Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dalam Jejak Wanita Selangor. Kali ini bersama dengan saya Tini Rahim. Bersiaran dari PWB Dun Rawang. Rawang dari Pekan Cowboy ke pusat bandar. Nak tahu apa lagi yang menarik di sini? Teruskan bersama saya. Jom. Episod kali ini, Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya PWB Dun Rawang. Dun Rawang ini adalah di bawah kawasan Parlimen Selayang yang mempunyai keluasan 28,540 hektar. Demografi penduduknya pula lebih kurang seramai 200,000 orang, terdiri daripada kaum Melayu, India, Cina dan lain-lain. Ekonomi penduduk setempatnya antaranya peniaga dan penjajah. Istimewa dari PWB Dun Rawang. Demo kita hari ini nak menghasilkan sesuatu yang kreatif, dan bersama saya tenaga pengajar di sini, Puan Ain. Apa khabar Puan? Khabar baik. Terima kasih Puan sebab sudi kata bersama dengan Jejak Wanita Selangor ni nak buat satu demo, katanya satu produk, menghasilkan satu produk yang inovatif dan kreatif. Apa dia tu Puan? Ya, selamat pagi semua. Hari ini kita akan buat demo di kopej atas tudung saji besi. Ni contohnya. Ni dah siap lah kan contohnya? Ni dah siap. Ni dari yang kosong macam ni. Kan, yang kosong. Kita akan buat dia jadi menarik, berwarna-warni. Berseri, naikkan seri dia, nak tacap dia lah ni. So proses nak tacap dia tu macam mana tu? Okey. Dan mungkin bahan-bahan itu nak tanyalah, bahan-bahan itu payah tak kita nak cari, nak kacap saji ni bagi cantik? Tak, sekarang ni dekopej ni dah mula dikenali di Malaysia. Boleh saja didapati di online, Shopee atau Lazada. Sebab saya pun menjual bahan-bahan ni di Shopee, di Cik Ain di kopej. Kedai art pun ada, Art Friend, boleh cari kat shopping mall, kedai art semua ada. Okey, bahan-bahan dia macam mana pula? Apakah bahan-bahan dia pula ni? Okey, first mestilah guna tudung saji kan? Tudung saji besi. Lepas tu kita perlukan tisu. Tisu ni tisu yang bercorak. Ya, tisu ni berdekor. Orang putih buat serviet lah atas meja. Kan, serviet dia. Jadi kita sebab cantik, kita buat corak di atas tudung saji. Okey. Saya pun suka sebenarnya dekor apa? Dekor-dekor yang macam ni. Ya, betul. Saya tak pandai melukis. Jadi kita bila dah siap. Bila dah siap kita tampal je. Betul. Lepas tu kita perlukan gunting. Gunting, berus. Berus. Berus tak kisahlah apa-apa berus lah. lah. Okey. Pen berus lah. Tak kisah. Lepas tu sponge dan air. Okey, bahan dia guna 3 bahan saja. Gelu lah, di kopej gelu untuk gelu tisu di atas tudung saji. Gam dia lah. Gam dia lah. Lepas gam kita akan guna glaze. Okey. Glaze ni supaya tisu tu melekat dengan cantik lah, macam kita lukis kat tudung saji. Nampak terletak dia kan? Terletak je macam kita lukis lah. Betul. Okey, last sekali kita akan guna varnish. Varnish ni untuk protection lah, melindungi bahan dan dia akan tahan lama. Okey. Baik, so 3 bahan utama yang perlu ada, gam, glaze dan juga varnish. Okey. Sekarang ni bahan-bahan dah tahu, macam mana pula kita nak buat? Okey. Mula-mula sekali kita akan ambil tisu ni. Tisu ni rasa dekat kedai-kedai dekorasi yang antik-antik pun banyak jual kan, dekor-dekor yang dekor-dekor ni ada kedai dekor romantika. Romantika lah selalu yang dekor-dekor macam ni kan. IKEA pun ada. IKEA tak ada gambar. IKEA tak ada yang macam flower-flower yang English style gitu kan. Senang je dapat, senang bahan. Okey, dari tisu ni kita akan ambil bunga ni saja, kita akan gunting So proses nak gunting dia ada kena tengok macam mana. Okey. Kita gunting ikut je garisan bunga ni. Okey. Dia kalau tak nak bunga letak abstrak pun tak apa kan? Boleh apa-apa. Buah boleh, sebab tisu ni ada macam-macam. Kan, betul. Ada macam-macam gambar. Gambar buah. Kan? Ada gambar ni. Rama-rama. Betul-betul. Dia tisu ni biasanya orang putih suka serve dekat dia punya dining table. Betul. So sebab dia cantik, so kita boleh kreatifkan dia, inovatifkan dia menjadi satu orang kata dekorasi pula untuk kita. Betul. Okey, gunting sampai macam ni lah. Daripada sini skeping ni gunting macam ni. keluarkan tepi-tepi dia.
Kena semua buang semua, barulah dia cantik. Okey. Lepas tu, belakang ni ada 2 ply sebab dia tisu kan. Belakang betul. ni kita buang. Kita buang. Satu, yang putih ni kita ambil yang ada gambar saja. Jangan lupa ya, buang. Buang. Kalau tak buang nanti dia rosak, dia berkedut-kedut tak cantik. Okey, buang ni, yang putih ni buang. Tinggal yang ni. Okey, sekarang kita akan hanya mulakan. tinggal lapisan atas sekali yang bercetak berwarna sahaja. Betul. Okey. Okey, ambil tudung saji ni. Kita akan ambil glue. Goncang dulu sebelum guna. Sebab dia ada banyak sebatian. Kalau tak goncang nanti dia tak sebati, tak hasilnya kurang memuaskan. Guna sikit je. Berus pastikan bersih tak mahu ada warna ke apa ke. Bersihkan berus. Okey, kita akan susun bunga ni. Macam ni. Kita letak dulu. Kita acu tempat yang kita nak. Lepas tu kita selak dia macam ni. Letak glue. Macam kita tampal kertas. Tampal, letak glue di atas saji, tudung saji, tudung saji di kawasan yang kita nak letakkan dekorasi kita itu. Lepas tu ambil sponge ni. Ni senang sebab dia ada handle kan. Tekan je. Ni buat sendiri ke atau? Tak, ini beli kat kedai. So nak senang beli yang macam ni. Timbang macam ni. Okey. Dia lekat. Lepas tu kita sambunglah sampai habis. Okey. So itu teknik macam mana kita nak menampal daripada dekorasi tisu tadi yang telah kita gunting-gunting, lepas tu kita buangkan 2 lapisan di belakang itu, hanya ambil di hadapan saja yang bercetak dan berwarna. Kita nak tampal dia, kita letak gam di permukaan saji, kemudian kita tekan dengan sponge begitu. Itu caranya. Dia senangnya sebenarnya. Betul. Tapi perlukan sedikit kesabaran dan juga ketelitian supaya hasil dia gitu kan. Sambil-sambil tu kan Puan nak tanya, macam mana Puan orang kata boleh bersama dengan PWB ni? Okey, saya bermula dengan peserta. Saya menyertai kelas percuma. Di Kopej Tudung Saji. Itu kelas pertama saya ingat awal tahun 2019. Saya join kelas percuma. Saya tak tahu pun apa itu di Kopej. Daripada zero knowledge. Mak saya ajak saya. Okey. Mak saya, jomlah pergi ada aktiviti ni percuma. Yang penting percuma. Percuma tu. Ada makan lagi. Betul. Okey, saya pun join di Kopej. Tiba-tiba saya rasa macam best lah pula. Sebab saya tak pandai melukis, tapi saya suka, perempuan suka benda cantik kan. Bila saya tengok ni, cantiknya. Jadi saya berminat ni di Kopej. Okey. Bila saya berminat, saya sambung belajar. Saya ambil course di Kopej, Teacher Certificate dari Colombo, Itali. Tapi saya ambil kat Malaysia lah. Ada cikgu dekat Malaysia yang mengajar. 6 bulan saya belajar. Ini hasilnya yang saya buat di Kopej. Okey, di Kopej ni sebenarnya perkataan dari France. Lidah kena France sikit lah. France sikit lah. Okey. Di Kopej. Ya betul. Di Kopej. Betul. Okey, tapi sebab Malaysia kita sebut je di Kopej. Okey. Di Kopej ni adalah seni tampalan. Seni tampalan. Itulah maksud dia dalam bahasa Melayu. Seni tampalan. Jadi atas apa jua bahan kita boleh tampal. Contohnya macam kayu, ni tin, pasu, ini cawan plastik. Cawan plastik ni tiffin, bag, gambar. Okey. Seni tampalan. Seni tampalan. Luas sebenarnya. Jadi kaedahnya sama macam ni, tetapi boleh orang kata diperbagaikan di atas pelbagai permukaan lah. Betul. Dan dia juga menjana pendapatan. Bila betul. saya habis kelas PWB tu, saya buat jual. Dan buka order dan mendapat sambutan yang menggalakkan lah. Lepas saya habis belajar, saya mengajar pula orang. Itulah sekarang saya jadi tenaga pengajar. Okey, tapi seronok kan berkongsi ilmu kan? Betul. Dia sebenarnya berkongsi ilmu ni tidak menyekat rezeki, tapi lebih banyak rezeki kita masuk, betul tak? Betul. Yang penting jangan kedekut. Alhamdulillah lah setakat ni kan. Dari 2019 saya buat sampai sekarang, alhamdulillah lah. Dah ramai yang anak murid saya yang dah berjaya menjual lah. Ini dekat nak raya ni lagi lah. Tudung saji, balang, tiffin ni kita tak boleh menziarah kan. Jadi kita hantar je bahan-bahan ni. Betul. Sebagai hadiah.
Mangkuk tingkat kan bahasa Melayu dia. Mangkuk tingkat. Tiffin. Bahasa Melayunya. Mangkuk tingkat kan. Okey. Sekarang kita buat macam ni je. Dia sangat lembut kan, so kena dia sangat lembut dan dia kena hati-hati, kena orang kata betul-betul berhalus lah tangan tu. Satu tips, glue jangan terlalu banyak. Bila terlalu banyak dia basah, tisu ni lembut. Tisu ni tak boleh kena air. Bila glue terlalu basah, terlalu banyak, dia akan senang terkoyak. Dia guna sikit je. Sikit tapi dia akan melekat dengan baik. Okey, kita pastikan semua tempat kena. Oh, gitu caranya. Gitu je. Okey, dah siap. Kita dah siap dulu. Ini satu hasil dah siap. Ini contoh hasil yang dah siap. Dah siap. Ni warpennya. Okey. Lepas kita tak glue, kita nak pastikan dia melekat dengan baik. Kita ambil sponge ni. Ni tak melekat. Kita ambil sponge, basahkan. Oh, basahkan. Basahkan. Bukanlah basahkan tu, maksudnya bagi lembapkan lah. Okey. Kita tekan dia supaya dia masuk. Sebab dia ada macam lubang-lubang ni kan. Jadi dia macam melekat cantik je. Okey. Okey, step pertama dah siap. Itu step pertama. So next step, pastikan kita kena keringkan dengan hair dryer. Betul. Kita keringkan. Okey, dah sekejap je. Lepas tu kita akan guna glaze ni. Glaze ni dia melembutkan tisu. Jadi ini belum sapu glaze, ini dah sapu glaze. Dia ada beza ya. Betul, nampak ini lebih macam real. Real di situ. So glaze ni digunakan selepas kita mengeringkan tampalan kita tadi. Okey, pastikan berus bersih. Okey. Sapu je macam biasa. Senang je. Main-main cat je. Sapu je. Seronok tak Puan join PWB ni? Seronok. Macam-macam saya dapat ilmu. Bukan saja ilmu craft tangan. Memasak. Kadang-kadang ilmu kendiri. Dia ada ceramah-ceramah. Betul. Banyak sangat faedah sebenarnya bawah PWB ni. Saya berterima kasih sangat pada PWB. Sebab dah macam banyak sangat kita dapat sebenarnya untuk kemajuan dan kebaikan diri kita. Betul. Saya sebenarnya saya dah berhenti kerja, saya jadi suri rumah. Jadi saya duduk kat rumah aja. Sekarang saya ada benda yang Samping saya lah. buat. Samping. So dapat daripada PWB. So dapat skill, dapat ilmu, dapat produk. Yang penting dah dapat pendapatan. Pendapatan. Itu dia. Siapa kata suri rumah tak boleh jana duit? Duduk rumah pun boleh jana income. Yang penting ada ilmu. Ada skill. Okey, dah siap sapu. Lepas tu kena keringkan lagi lah. Glaze ni untuk supaya bahan ni bila kita buat decoupage, dia boleh tahan lama sampai 10 tahun. Tapi kena ulang. Jadi glaze ni kena sapu 3 hingga 5 kali. Ulang balik. Sapu, keringkan, ulang 3 hingga 5 kali. Okey. Maksudnya bukan sekali sapu lah. Sapu, keringkan, lepas tu sapu lagi, keringkan 3 hingga 5 kali. Repeat proses yang sama. Ya, betul. Di setiap tampalan. Ya, betul. Gitu. Supaya dia tahan lama lah. Benda ni kita nak selalu guna, jadi dia tak akan terkeluar. Okey, so bila kita dah repeat tu, next step? Okey, next step keringkan ni. Okey, bila dah kering, last sekali kita akan varnish. Okey. Varnish pun samalah. 5 hingga 7 kali. Sama je macam tadi. Dia senang je, cuma dia mengambil masa lah. Okey, sapu je varnish macam ni. Senang tapi rumit. Leceh lah. Leceh lah. Mengambil masa. Dia perlukan kepada ketelitian dan kesabaran. Ulang balik 5 hingga 7 kali. Dah siap. Dah siap.
sebenarnya langkah utama dia hanyalah tampal, letak gam tu, lepas tu glazekan dan varnish tu je kan. Tetapi kena repeat untuk menghasilkan satu produk yang berkualiti tahan lama dan juga kemas dan cantik. Tu dia. Kita nak cerita dah produk ni dah terpampang kat sini kan. Mungkin Puan boleh kongsikan lah kan. Orang kata pesanan kepada wanita di luar sana yang belum lagi ni, orang kata nak join ke tak nak PWB ni, nak join ke tak nak, macam mana tu? Okey, jangan sia-siakan peluang yang kerajaan dah bagi. Datang hadirkan diri sahaja. Kita perlu hadir dan pilih bahagian apa yang kita suka. Nak memasak, kraft tangan, macam-macam yang ilmu PWB bagi. Jadi kita perlu hadir, kita perlu support sebenarnya, dan kita boleh dapat macam-macam ilmu. Betul. Saya setuju dengan saranan Puan ni. Kita nak cerita pula ni produk Puan ni. Dah cantik-cantik ni. Macam mana nak order kalau berkenan? Okey, kalau nak order boleh ke Shopee saya, Cik Ain Decopage atau Ain Craft lah, ataupun FB saya Cik Ain Zakaria. Ini dia. Tapi kalau nak ikut join kelas yang mungkin wanita di Rawang ini, kalau nak orang kata nak belajar daripada Cik Ain, boleh juga hubungi PWB di sini? Boleh hubungi penyelia PWB Rawang, Puan Juraimah. Gitu. Inilah dia produk-produk yang dihasilkan oleh Puan Ain kita. Antara orang kata satu skill pengetahuan yang sangat kreatif dan inovatif yang masih lagi boleh kita explore pasaran ini kalau nak dapatkan menjana pendapatan. Okey Puan, terima kasih sebab sudi orang kata berkongsi ilmu hari ni kan. Satu mahal tu Puan nak dapatkan ilmu ni. Terima kasih. Apapun kepada wanita di luar sana, selamat mencuba idea baru ini daripada PWB Dun Rawang. Jejak Wanita Selangor, kali ini saya berpeluang untuk bersama dengan Adun Rawang, iaitu YB Chua-Wei Kiat. Selamat sejahtera YB. Selamat sejahtera Puan. Terima kasih sebab sudi bersama dengan kami dalam Jejak Wanita Selangor ni. YB, saya tahu YB memang busy. Tapi saya nak tanyalah kan, kalau kita Rawang ni kan, selalu macam duduk terkenal dengan orang kata Pekan Koboi. Tapi saya datang sekarang ni dah nampak membangun. Okey, kita nak ceritalah kan. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton di luar sana, di manakah tempat yang menarik di Rawang ni? Sebenarnya Rawang, kawasan dia terletak amat hampir dengan Klang Valley, dan di kawasan Dun Rawang ini saya mempunyai dua pekan yang heritage. Satu di Pekan Rawang Lama dan satu di Batu Arang. So dua-dua tempat ni mempunyai istimewanya berbeza, penarikan tu pun berbeza. Sebagai contoh di Pekan Rawang kita ada makanan-makanan yang tradisi komuniti India, Chinese dan Melayu. Di Batu Arang kita ada cerita sejarah yang menarik yang berkenaan dengan Lombong, Batu Arang yang beratus tahun. So dua tempat ni merupakan penarikan di kawasan Dun Rawang. Itu tempat yang menarik antara yang boleh dikunjungi kalau datang ke Rawang nak tengok kan. Daripada Pekan Koboi ke, orang kata dah jadi bandar dah sekarang ni. Apakah agenda YB Adun di sini untuk pembangunan rakyat dan juga untuk PWB sendiri? Untuk penduduk Rawang di sini, disebabkan dalam beberapa tahun ini fokus pembangunan sini adalah dalam perumahan. So rasanya untuk anak-anak muda dan juga keluarga, untuk ada satu tempat yang selesa adalah agenda utama saya sebagai wakil rakyat. Perlu mewujudkan keselesaan, kediaman dan juga environment di kawasan sini. So kita pun mengetahui infrastruktur dan juga environment ini sebelum ni seperti Puan tadi kata cowboy town kan. So kita kena ada satu vision untuk mengubahkan persepsi negatif tersebut kepada positif. So dah nampaklah beberapa tahun ini perkembangan yang positif dalam infrastruktur dan juga environment. So orang datang beli rumah di sini, orang rasa relax, greeny. Kita nak fokus kepada PWB sendiri. Mungkin daripada agenda-agenda yang telah YB rangkakan untuk Rawang dan PWB, bagaimana orang kata perkembangan PWB di sini dan juga sambutan penduduk terhadap setiap aktiviti yang telah dijalankan? Dalam sepanjang 2.5 tahun sampai 3 tahun ini,
saya sebagai adun ada monitor lah perkembangan macam mana PWB melaksanakan aktiviti. So dalam sebelum bermula PKP kita dah nampak ada progres produk-produk yang dibuat oleh wanita dan sehingga hari ini kita dah berkumpul dah banyak produk. So rancangan saya telah berbincang dengan pasukan PWB, penyelia PWB supaya kita wujudkan satu kios ataupun gerai bagi untuk mempromot barang-barangan wanita ini dan membantu mereka untuk memasarkan barangan ini. So, saya rasa itu penting dan dalam 1 tahun ini apa yang kita nampak adalah perubahan market daripada kios ataupun gerai. Sekarang kita lebih fokus kepada online shopping. Daripada fizikal kepada online. Ya. So PWB sekarang pun dah bermula promote barang-barangannya dalam Facebook. Saya berhasrat juga ingin membantu untuk membuka mungkin Shopee ataupun Lazada store untuk memasarkan barang-barangan ini. Disebabkan barang-barang ini mereka dibuat oleh golongan wanita yang memerlukan bantuan. Ada untuk menjana ekonomi mereka, ada yang dari ibu tunggal, ada yang kehilangan kerja. Inilah masanya kita wakil rakyat untuk masuk untuk membantu mereka. So itu antara inisiatif daripada YB untuk membantu wanita dalam PWB ini. Dah macam-macam progres yang nampak, produk pun dah hasilkan. Okey, YB, apa saranan YB kepada wanita di luar sana yang orang kata belum lagi join PWB ni? Untuk PWB Rawang, selain daripada kita menghasilkan produk-produk, kita turut ada program-program untuk membantu rakyat yang perlu. Setiap minggu kita turun padang untuk melawat keluarga yang susah. So pelbagai program kita telah anjurkan. So di sini saya mengalu-alukan wanita-wanita di Dun Rawang untuk menyertai pasukan kita supaya kita dapat membantu lebih kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Itu dia saranan daripada YB dan juga inisiatif daripada YB untuk membantu wanita-wanita di luar sana. Kita dah dengar daripada YB. Sekejap lagi kita nak dengar pula daripada penyelia. Walaupun terima kasih YB kerana sudi untuk bersama saya dalam Jejak Wanita Selangor ini. Nak tahu apa kata penyelia? Teruskan bersama kami. Pusat Wanita Berdaya Dun Rawang ini dipimpin oleh Puan Juraimah binti Jamaluddin bersama-sama anggota jawatan kuasanya seramai 4 orang. Antara aktiviti aktif yang dianjurkan oleh PWB Dun Rawang ialah bengkel membuat pelbagai aneka roti, membuat bunga bukeh, kraft tangan decoupage, balang plastik dan tudung saji ribbon. Baiklah, bersama saya penyelia Puan Juraimah Jamaluddin ataupun lebih mesra dengan panggilan Puan Ju. Betul. Terima kasih sebab sudi orang kata bersama dengan Jejak Wanita Selangor ni. Sama-sama. Terima kasih juga kepada host juga sudi interview saya pada hari ini. Kita dah tanya ni, interview dah tanya kan sebab dah berapa lama Puan ikuti PWB ni dan macam mana mula-mula boleh terjebak dengan PWB ni Puan? Okey, saya dah mengikuti PWB ni selama 2 tahun lah. Jadi terjebak tu daripada seorang peserta sahaja. Saya selalu menyokong aktiviti-aktiviti yang diadakan sebelum saya jadi penyelia. Selalu ikut program-program yang dianjurkan oleh penyelia sebelum ni. Jadi daripada peserta, berdirilah saya di sini sebagai penyelia PWB. Di Dun Rawang ni sendiri ni, pada pandangan Puan lah sebagai penyelia kan, macam mana perkembangan aktiviti di sini? Pada pandangan saya, aktiviti dia sangat orang kata membangun lah. Selalu ikut perjalanan PWB yang kita anjurkan. On track lah. Macam tu. Apakah antara aktiviti agenda yang kita menarik dekat sini? Baik, agenda dia yang paling menarik minat peserta di PWB Dun Rawang ni adalah di bidang masakan.
Masakan yang sangat menarik peserta-peserta PWB ni. Sebab bila kita anjurkan program masakan ni, ramai peserta di luar jangkaan yang akan hadir. Jadinya menarik. Wanita memang tak boleh dipisahkan dengan masakan. Betul-betul. Walaupun setiap hari daripada pagi sampai malam tu memang dia suka masak. Macam tu. Jadi bila dia ikut program kita, dia ada penambahbaikan di situ. Bila dia mengikuti program-program yang kita anjurkan, contoh masakan ni, dia boleh memperbaiki masakan dia boleh masak dekat rumah, dia boleh promote dekat kawan-kawan dia boleh jual, dia boleh ambil tempahan, dia boleh keluarkan produk dia sendiri. Tu dia sampingan lah. Sampingan. Tapi kiranya banyak lagi aktiviti lain. Banyak Tapi lagi aktiviti. masakan tu antara yang terhangat di sini. Dun Rawang ni. Jadi bila kita masuk di Dun Rawang ni, memang daripada pintu masuk tu memang kita akan nampak jualan. Kiri kanan tu memang padat dengan masakan. Orang jual memang jual masakan. Betul, gerai-gerai makanan ya, kan. Betul. Permintaan tinggi orang kata masakan ni. Permintaan paling tinggilah dekat Dun Rawang. Boleh tak Puan kongsikan apakah produk-produk antara produk yang telah pun dihasilkan oleh peserta di sini? Peserta yang dah hasilkan produk yang seperti yang kita lihat dekat sini, salah satu yang terkenal adalah cheese tart. Ada cheese tart dekat sini dan juga kek buah yang memang tak lapuk. Di Rawang ni lah memang mendapat permintaan yang tinggi lah. Dia dekor pun dah tema colour. Ya, betul. Dan ini adalah peserta PWB juga yang dah hasilkan produk mereka sendiri. Dan juga ini kek buah pun kek buah ni pun sama. Boleh juga. Acuan dia unik. Acuan dia memang unik lah. Ya, dia selalu acuan agak-agak. Betul. Segi Betul. ni sekarang nampak acuan bunga lah. Nak buat hantaran pun macam okey Hantaran sebab pun acuan boleh. ni pun dah cantik kan? Betul. Hantaran pun boleh, hadiah pun boleh. So ini antara produk-produk lah Ya, di sini. betul. Produk-produk yang dihasilkan oleh peserta-peserta PWB lah dekat sini. Kalau nak cari info, kalau nak apa orang kata nak join lah kan PWB di sini, macam mana? Di mana saluran dia? Baik, boleh mengikuti page PWB Dun Rawang untuk mengikuti saluran-saluran aktiviti program yang Pusat Wanita Berdaya anjurkan. So follow saja di Facebook page PWB Dun Betul. Rawang. Apa pesanan Puan dekat wanita di Rawang khususnya? Baik, saya selaku penyela PWB Dun Rawang menjemput wanita-wanita di Dun Rawang ni untuk join program dan juga aktiviti-aktiviti yang dianjurkan Pusat Wanita Berdaya Dun Rawang. Okey Puan, kita nak laungkan slogan kita ni Puan. PWB, Wanita Berdaya, Wanita Berdikari. Tudung Saji Ribbon. Inilah dia antara orang kata inovasi anyaman kami bawakan produk dari peserta di PWB Dun Rawang ini, dan bersama saya merupakan orang kata empunya air tangan hasil seni ini. Okey Puan, boleh tak Puan perkenalkan diri dan juga produk yang diusahakan? Okey, nama saya Kristina Helena Abdullah. Saya menghasilkan tudung saji ribbon lah seperti yang saya pegang dekat sini. Dan tudung saji ribbon ini saya belajar daripada PWB Dun Rawang. Ni tudung saja nak tanya ni. Macam mana Puan ni boleh orang kata menyertai PWB ni? Sebenarnya sebagai suri rumah, saya pun tercari-cari program apa yang boleh saya ikut sebab anak-anak pun dah besar kan. Lepas itu saya ternampak iklan dekat Facebook page PWB Dun Rawang mengatakan ada program-program yang dianjurkan oleh mereka. Jadi saya cuba hubungi penyelia dan alhamdulillah penyelia kata program tersebut masih terbuka untuk peserta. Jadi saya pun join lah sekali. Gitu. Kepada yang berminat nak tempah tudung saji ribbon ini, follow saja Facebook page PWB Dun Rawang. Kita bersama dengan peserta seterusnya. Puan, boleh tak Puan perkenalkan sikit tentang latar belakang Puan dan juga produknya yang diusahakan? Assalamualaikum. Nama saya Siti Natra binti Mak Yatim. Saya mengusahakan produk roti Intan Bakery. Daripada mana Puan belajar buat roti ni Puan? Saya belajar buat roti ni daripada PWB setelah mengikuti kursus yang dianjurkan oleh PWB. Dah ikut kursus tu, lepas tu pandai buat roti dan usahakan roti ambil tempahan? Ya, ambil tempahan. Alhamdulillah. Seronok tak join PWB ni? Alhamdulillah setakat ni seronok sebab saya boleh buat duit. Itu dia. Dapat ilmu,
dapat orang kata kemahiran buat roti, lepas tu dapat jana income. Itu dia orang kata betul-betul membantu wanita. PWB ni benar-benar membantu wanita. Jadi apa saranan Puan kepada wanita di luar sana? Kepada wanita di luar sana, bolehlah mengikuti kursus yang dianjurkan oleh PWB, boleh tengok di FB dan boleh mengikuti kursus-kursus yang dianjurkan sebab secara percuma sahaja. Secara percuma, rugi tak dapat peluang tu. Kalau nak order, terus saja ke Facebook Intan Bakery ataupun Intan Permata, betul tak Puan? Intan Permata, Intan Nak Permata. senang lagi, terus saja ke Facebook page PWB Dun Rawang. Semoga perkongsian daripada kami di PWB Dun Rawang ini memberi manfaat kepada anda semua. Sekian dulu dari PWB Dun Rawang. Sehingga berjumpa di Dun seterusnya. Like dan share kami di Facebook page Selangor 3W. PWB, wanita berdaya, wanita berdikari.